Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak semua? Berjumpa lagi kita dalam kelas Cikgu Bahasa Melayu tahun 5. Okey, kita akan belajar tentang kerjasama eratkan hubungan, yang mana kita akan sentuh tajuk kita boleh dan sepakat menjaga kebersihan. Semua dah bersedia? Jom kita ke kelas Cikgu Zima. Okey, pada akhir pengajaran, murid akan dapat membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat, mengeluarkan 3 maklumat tersirat daripada teks bacaan, dan memahami dan menulis 3 ayat untuk menyatakan pendapat. Jom kita baca teks dahulu. Kamu boleh rujuk muka surat 8 dalam buku teks. Afifi, Kaijun dan Tinesh menyertai perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Sebelum perlumbaan, mereka diberi taklimat. Okey, dalam kuning tu adalah taklimatnya. Sebelum perlumbaan, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Ketika perlumbaan, peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda, arah laluan perlumbaan, tempat berbahaya. Peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Peserta perlu saling menghormati. Okey, kita teruskan lagi perbualan antara 3 orang sahabat ni. Kaijun telah memenangi pertandingan ini. Afifi pula hanya menduduki tempat keempat. Tahniah Kaijun, ucap Afifi. Terima kasih Afifi. Mengapakah kamu lambat Afifi? Tanya Kaijun. Peserta di hadapan saya tidak perasan akan arahan papan tanda. Akhirnya, dia terjatuh kerana terlalu laju ketika menuruni bukit. Saya tidak sampai hati hendak meninggalkannya begitu saja, jelas Afifi. Apakah tindakan kamu, Afifi? Soal Tinesh. Saya telah membantunya agar bangkit semula. Saya juga memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk meneruskan perlumbaan ini, jelas Afifi. Wah, kami sangat bangga dan akan semangat setia kawan kamu Afifi, ucap Kaijan dan Tinesh. Rim tayar basikal kamu kelihatan bengkok. Bahaya untuk kamu tunggang, kata Kaijun. Betul Kaijun, kalau begitu saya akan meminta bantuan ayah saya untuk membawa basikal Afifi pulang dengan kenderaan pancuan 4 roda, kata Tinesh. Terima kasih Kaijun, Tinesh, balas Afifi. Okey. Sekarang kamu tengok pada kotak berwarna kuning. Cikgu dah keluarkan kotak berwarna kuning daripada petikan. Kenapa cikgu keluarkan? Okey, itu merupakan maklumat tersurat yang mana cikgu ambil maklumat tu daripada teks, cikgu keluarkan tanpa cikgu ubah apa-apa. Okey, masih lagi sama dari segi maksud ayat. Okey, ambil sebiji keluar, itu merupakan maklumat tersurat. Okey, kita tengok ya. Macam mana kita nak tukarkan maklumat tersurat ini kepada maklumat tersirat. Okey, yang ni adalah contoh yang mana kamu boleh rujuk juga dalam buku teks muka surat 8. Okey, yang mana maklumat tersirat dia adalah, okey, kita ulang balik ke ni. Awak tengok balik dalam kotak berwarna kuning yang dia dah merahkan tulisan. Okey, kita ambil maklumat tersurat tu. Okey, kita ubah kepada maklumat tersirat. Contoh dia, peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Yang mana kalau kamu tengok maklumat tersurat dia adalah peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Okey. Kenapa perlu menjaga kesihatan yang baik?
supaya ataupun agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Itulah maklumat tersirat. Apa responnya? Peserta dapat mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Okey, kita tengok contoh lagi yang cikgu ambil daripada buku. Okey, maklumat tersirat. Okey, cikgu ambil daripada maklumat tersurat yang nombor 2. Okey, dalam kotak kuning tu, peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Apa yang cikgu ubah maklumat tersurat kepada tersirat ialah agar dapat mengurangkan risiko kemalangan. Okey. Ni ada cikgu ni sikit Okey. Agar dapat mengurangkan risiko kemalangan. Itu adalah maklumat tersirat yang cikgu ubah daripada maklumat tersurat. Apa responnya? Peserta dapat menunjukkan kewujudannya sebagai pengguna di jalan raya. Pakaian kita tu mesti sesuai lah. Janganlah pakai baju warna hitam, kena pakai baju cerah supaya pengguna jalan raya lain perasan dengan kehadiran kita di jalan raya. Okey. Basikal, cikgu pergi kepada maklumat tersurat yang ketiga. Dalam petak kuning kita ambil ya. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Okey, cikgu ambil sampai situ. Okey, apa maklumat tersirat cikgu? Okey, tengok. Supaya tidak berlakunya masalah ketika perlumbaan. Kenapa basikal tu perlu dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan? Supaya tidak berlakunya masalah ketika perlumbaan. Okey, respon dia apa? Kerosakan basikal lah ketika perlumbaan dapat dielakkan. Kalau kamu baca teks tadi pun, basikal Afifi tu dah bengkok dah tayar basikalnya. Kemungkinan Afifi ni berat badan dia tak sesuai dengan basikal. Okey. Kemudian kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga, peserta perlu melihat dan mematuhi. Okey, perlu melihat dan mematuhi papan tanda agar tidak berlakunya kemalangan. Okey, apa cikgu punya ni ialah mematuhi agar tidak berlakunya kemalangan. Dan peserta berada dalam keadaan berhati-hati dan waspada. Okey, seterusnya. Okey. Kemudian, kita nak lihat pada tajuk seterusnya. Okey, untuk tajuk ni, kamu boleh salin dalam buku sebagai perbincangan kita. Okey, macam mana kita nak keluarkan maklumat tersirat. Okey. Kemudian, kita boleh lihat, muka surat 9, cikgu nak melihat bagaimana cara kamu memberi pendapat. Okey, kamu kena faham dulu, faham dulu poster yang berada dalam muka surat 9. Okey, ini adalah poster program Jalam dan Kutik. Okey, dalam poster tu ada tarikh, ada masa, ada maklumat, ada atur cara dan juga kawasan sasar. Kalau kamu tengok tulisan yang hitam-hitam ni, yang dia bold ni adalah penting. Okey. Okey, kita tengok dialog dia ya. Okey, Dinesh. Okey, Afifi yang bercakap. Dinesh, Kaija, lihat poster ni. Esok, komuniti Taman Seri Damai akan menjalankan kempen Jalan dan Kutip. Dinesh, apa Dinesh kata? Kalau kita rujuk poster ni, mengapakah kawasan sasar termasuk bangunan kedai? Pada pendapat kamu, cikgu nak tanya, kenapa kawasan sasar dia ni, kawasan sasar ni ada bangunan kedai? Okey. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey, fikir dulu ya. Okey, kemudian bagaimana aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Tanya Kaija Chun. Okey, Kaijun tanya kenapa atau bagaimana aktiviti gotong royong ni dapat mengeratkan hubungan kejiranan tadi. Okey. Nanti Dinesh akan jawab. Okey, Afifi, pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti ini diadakan pada hari Ahad? Okey, yang tu kita akan lihat. Okey, seterusnya. Okey.
Cikgu terus kepada soalan dan jawapan ya. Okey. Kalau kita rujuk poster ini, mengapakah kawasan Sasa termasuk dalam bangunan kedai? Apa yang Afifi jawab? Bangunan kedai termasuk dalam kawasan Sasa kerana bangunan kedai merupakan salah satu tempat tuju penduduk untuk mendapatkan barangan keperluan. Okey, kenapa? Okey, kalau kamu tengok kawasan Taman Seri Damai ni, okey, taman permainan ada, gelangan futsal ada, kawasan perumahan ada. Mestilah ada bangunan kedai untuk dia mendapatkan barang keperluan, nak beli makanan ke, nak beli keperluan dapur ke. Jadi itu adalah kawasan yang sering penduduk kampung guna. Jadi memang sesuailah bangunan kedai dimasukkan dalam kawasan Sasa. Okey, untuk yang kedua, bagaimanakah aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan? Aktiviti sebegini dapat mengeratkan hubungan kejiranan apabila penduduk kampung menyertai aktiviti yang dijalankan dan melakukannya dengan secara bergotong royong. Okey, kalau kamu tengok cikgu jawab, okey, awak kena ambil daripada sini. Okey. Okey, kenapa? Sebab apabila penduduk kampung menyertai aktiviti dijalankan dan melakukannya secara bergotong royong. Kalau kita buat kerja tu secara beramai-ramai bergotong royong, contohnya penduduk blok A dengan blok B sebagai contoh. Sebelum ni tak pernah berjumpa pun. Tapi bila ada aktiviti gotong royong ni, mereka berjumpa. Kalau sebelum ni mereka tak pernah bertegur sapa. Jadi dengan adanya aktiviti ni, mereka dapat bertegur sapa, dapat mengeratkan lagi hubungan yang sebelum ni masing-masing sibuk dengan kerja. Okey. Pada pendapat kamu, soalan yang ketiga, pada pendapat kamu, sesuaikah aktiviti diadakan pada hari Ahad? Kalau pendapat kamu lah, sesuai tak aktiviti gotong royong ini diadakan pada hari Ahad? Okey. Pada pendapat saya, cikgu lah. Okey, kamu boleh bagi pendapat kamu sendiri. Aktiviti ini amat penting diadakan pada hari Ahad kerana hari Ahad merupakan hari cuti bagi penduduk yang bekerja. Kalau kita buat hari bekerja, penduduk yang bekerja dia tak boleh nak sertai. Kalau hari Ahad, penduduk yang bekerja boleh sertai sebab hari Ahad adalah hari cuti. Jadi ramailah yang akan menyertai. Okey, ramai yang berpeluang untuk menyertai pada hari Ahad berbanding pada hari yang lain. Okey, untuk dua soalan ni, cikgu nak kamu fikir sendiri. Okey, cuba cari jawapan. Okey, apa tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan? Cikgu bagi clue ya. Okey, apa tujuan pelantikan? Okey, bila kita nak buat kerja gotong royong ni, dia akan bagi tempat. Okey, satu kumpulan di taman permainan, satu kumpulan di gelanggang futsal. Kenapa perlu ada setiap kumpulan tu kena ada ketua kumpulan? Kenapa? Apa tujuan dia? Okey, adakah tujuan dia untuk memudahkan kerja? Okey, yang tu awak bina ayat ya. Awak akan buat, ambil daripada sini. Tujuan pelantikan ketua kumpulan bagi setiap kumpulan adalah, ambil ya. Kemudian soalan seterusnya, yang manakah lebih sesuai aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan atau individu? Nyatakan pendapat kamu. Okey, pada pendapat kamu, adakah aktiviti gotong royong ni dijalankan secara ramai-ramai ataupun buat seorang-seorang? Okey, kamu bermula dengan jawapan pada pendapat saya, okey, bagi tahu sesuai ataupun tidak. Okey, semua faham Okey, cikgu rasa untuk hari ini, okey, pembelajaran kita setakat itu dahulu. Okey, kita akan jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Jangan lupa untuk dua aktiviti yang perlu kamu jawab, penuhkan jawapan. Okey, ruangan 2 lagi yang cikgu belum bagi jawapan tu. Okey. Terima kasih semua cikgu ucapkan kepada anak murid cikgu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkati. Okey, kamu jangan lupa subscribe, like dan share jika kamu rasa video ini dapat memberi manfaat kepada kamu dan juga kawan-kawan di luar sana. Bye-bye, kita jumpa lagi.